Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada semua, insya-Allah. Pagi ini saya adalah bersiaran secara live di Facebook dan juga di Clubhouse. Okay, jadi you all boleh tonton kedua-duanya melalui kedua-dua siaran ni. Okay, so insyaAllah pagi ni macam biasa, saya setiap pagi bersama-sama dengan tim Momentum, kami sentiasa menyajikan slot ataupun sesi sarapan minda Momentum. Cuma kali ni kita menggunakan gabungan teknologi juga bersama dengan Clubhouse, insyaAllah. So saya harap you all boleh dengar kalau anda yang berada di platform Facebook, boleh komen kat situ siapa kat sini dah ready pagi ni untuk saya berikan anda satu lagi perkara ataupun info yang boleh bantu untuk bangkitkan semangat kita setiap pagi. Okay, dan saya pasti hidup kita manusia ni sentiasa ada turun naik. Mana ada orang yang mood dia naik setiap hari, naik je. Tak, sekejap lagi jiran cakap beranganlah tu, terus down. Okay, kejap lagi ada orang PM, macam bagus je barang kau ni. Dah down lagi. Tambah, banyak sangat benda yang memberikan kita, menjadikan kita makin lama makin down. Okay? Dan itu belum masuk lagi perkara yang kita dalam hidup kita ni. Bangun je pagi, akan pasti berlaku dua perkara. Sama ada kita buat benda tu betul, ataupun kita buat benda tu silap. Silap-silap kita pun tak tahu benda tu silap. Tu paling malang lah. Saya sendiri pun ada pengalaman macam tu. Saya sendiri pun rasa macam itulah pengalaman yang paling mengerikan sebenarnya, sebab dah buat silap, tak sedar buat silap. Kan? Contoh katalah kita buat marketing, kita ingat dah betul lah tu kita buat tu. Ingatkan boost post tu bagus. Rupa-rupanya boost post tu boost bodoh rupanya. Kan? Kalau anak murid saya mesti dia tahu. Okay, bagi anda yang follow saya di Facebook Live, anda boleh like, comment and please share supaya ramai yang pagi ni mungkin mereka dapat sedikit ilmu untuk digunakan untuk bangkitkan balik semangat dia, untuk nak membangkitkan dia punya orang panggil spirit dia untuk nak fight lagi, nak capai. Terlalu banyak benda nak capai walaupun alhamdulillah kita diuji dengan PKP, dengan COVID-19 yang saya rasa dia macam dah nak sambut ulang tahun yang ke setahun dah ni. COVID pun boleh buat ulang tahun lah, setahun. Punya cepat je virus ni yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada manusia. Kau belagak sangat kan? Ni aku hantar. Benda sekecil-kecil kau pun tak boleh nak tengok, kau pun tak sedar, tahu-tahu dah ada dalam badan. Ataupun tahu-tahu dah ada kat sekeliling kita, insya-Allah. So, jadi topik saya nak buat pagi ni adalah salah ke buat silap dalam hidup. Okay, dan mungkin kejap lagi saya akan buka sesi soal jawab melalui Clubhouse. Okay, bagi anda yang tak tahu, anda boleh nampak dalam skrin saya. Tu. Ada nampak tu, nampak kelas orang. Ramai lah join. Saya tengok ramai kat sini yang pagi ni. InsyaAllah mereka ada juga yang baru yang pagi ni join. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada dalam Clubhouse yang join kita. Terima kasih juga kepada anda yang berada di Facebook Live pagi ini. Terima kasih sebab sama-sama memberikan komitmen. Dan bagi anda yang mungkin tak tahu, Clubhouse adalah satu application dalam bentuk audio sahaja. Tak boleh nak chat, tak boleh nak hantar video. Yang boleh hanyalah suara, kita berborak. Dia adalah ibarat macam podcast, cuma kita communicate through voice sahaja. Okay, dan setakat ini ianya hanya dibuka kepada pengguna Apple saja. Yoren tak boleh, Tembikai tak boleh. Okay, Android pun tak boleh. Gurau. Okay, manalah saya tahu. Kan, dah diorang yang buat. Okay, so kadang-kadang mungkin dengan sini saya kadang-kadang dulu pernah juga terfikir tau. Banyak perkara, banyak benda dalam hidup saya kan yang saya buat ni, dia macam banyak sangat silap. Betul ke betul? Cuba korang fikirkan sejenak. Dalam hidup kita ni sebenarnya, adakah lebih banyak benda kita buat tu betul? Ataupun sebenarnya dalam hidup kita ni banyak benda kita buat tu salah? Dia macam tu. Ada dua perkara kat situ. Betul ataupun salah. Jadi kita pun kadang-kadang fikir balik kan. Dulu saya fikir balik. Semalam saya ada cerita kepada salah seorang sahabat saya lah. Saya cerita tentang, dia tanya saya kan,
kegagalan-kegagalan dalam hidup. Saya kata banyak kali juga dalam hidup saya pernah buat bisnes yang rugi. Okay. Yang untung dengan rugi saya rasa kalau hitung-hitung, congak-congak, banyaknya rugi. Dan antara benda yang saya pernah buat adalah, saya pernah buka, kalau untuk anda yang tak tahu, ramai tanya saya macam mana saya shifted daripada offline pergi online. Dan dulu pun memang saya tak tahu pun dulu saya tak tahu pun pasal online, tak tahu. Pasal online semua, pasal apa jadah semua ni saya memang tak tahu masa tu. Okay, so apa yang berlaku? Dia tanya saya macam mana saya berubah. Cuma saya kata, saya pernah lakukan kesilapan di mana saya pernah buka bisnes bundle. Tapi bukannya bundle yang jual baju. Kalau kat Johor ni, kalau untuk pengetahuan anda semua, kalau kat Johor ni, bundle yang terkenal adalah bundle barangan terpakai daripada Singapore. Okay, daripada Singapore. So macam barang-barang rumah lah, bekas-bekas elektrik lah, sofa, rak TV, basikal, stroller. So saya pergi ke Singapore, beli dengan macam benda-benda yang dah terpakai. So kita beli pada harga rendah, kita jual pada harga tinggi. Tapi Alhamdulillah bisnes tu 6 bulan je dah bungkus. Alhamdulillah. Sebab kalau dia tak bungkus, saya tak buat benda yang saya buat sekarang. Tu je saya faham. Okay, mungkin saya dah tak buat dah apa benda yang saya buat. Sebab dah bungkus. dah hilang. Jadi bila saya fikir balik, banyak aku buat silap dulu. Salah ke? Kenapalah dalam hidup kadang-kadang saya fikir pagi-pagi tu, kenapalah semua benda aku buat ni tak jadi? Apa lagi yang kadang-kadang kita fikir, apa lagi aku tak buat? And sometimes, kenapa aku ni terlampau banyak buat silap? So, ada beberapa situasi yang pada saya nak takrifkan, nak cakap sikit pasal silap tu. Salah ke buat silap? Okay. Nombor satu, saya nak cakap, salah ke buat silap? Saya nak cakap yang pertama, tak salah. Situasi pertama, tidak salah untuk kita buat silap. Okay? Dengan syarat, kena ambil pengajaran. Apa yang kita boleh belajar daripada silap tu. You all faham tak ni maksud saya? Okay? Dah buat silap, tak apa. It's okay. No problem. Tapi adakah kita belajar sesuatu dari silap tu? Okay? Dan bila saya perasan balik, betul lah, kenapa aku buat silap benda ni? Saya dapati beberapa benda yang berlaku. Saya dapat, bila saya buat silap, saya boleh explain kepada orang lain. Ini silap, kau jangan buat lagi. So, pengajaran tu penting sebenarnya. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kita buat silap, sebenarnya tu satu pelajaran yang gila penting, babe. Tersangatlah penting. Okay? Sebab kita boleh beritahu orang lain. At least orang terdekat. Mungkin family kita. Mungkin team kita, staff kita, team. Mungkin juga dia adalah kepada kita punya audience kita. Pelanggan-pelanggan kita. Macam sekarang, Alhamdulillah, bila saya dah melalui banyak sangat silap tu, apa yang berlaku adalah saya boleh explain balik kepada orang. Ni kau jangan buat. Okay? Benda ni dah meleburkan duit banyak gila, babe. Buang masa pula tu. Patutnya dah lama dah capai jutawan mungkin. Tapi sebab masih lagi tak sedar, masih lagi ingat silap tu betul. Okay? Ni masalahnya. Ramai orang yang mengingat silap dia tu betul. Apa yang dia buat tu betul. Rupanya, dia pun tak perasan silap tu adalah silap. Faham tu? So, kita boleh bantu, kita boleh bagi orang lain. Tadi saya kata, tak salah buat silap dengan syarat dapat pengajaran. That's why, dalam company saya, dalam team saya selalu cakap dengan team, sometimes mereka ni buat mistake, buat silap. Kadang dia kata, sorry lah, dia kata, saya tersilap, ni silap saya. Saya kata, silap ke, setiap kali berlaku kesilapan, saya tak pentingkan pasal kita rugi ke, saya nak salahkan you all ke, nak blame balik semula ke, itu tak penting. Penting saya kata, you guys, saya kata, paling penting you all tahu benda ni silap. Dan bila you bercakap, contoh, Tok Najib, saya minta maaf, saya buat silap. Benda yang saya dah belajar daripada silap ni adalah, dan inilah tindakan yang saya perlu lakukan lepas ni. Macam, faham tak maksud saya tu? Siapa kat sini faham? Okay. Okay, yang kat Facebook dah like, comment, share. Dah please share, please tag kawan-kawan kita. Mudah-mudahan pagi-pagi macam ni, kita berikan semangat, kita kongsikan sesuatu kepada kawan-kawan kita di luar sana. Okay, at least kita tak dapat nak memberi ilmu pun, dapat kongsikan ilmu ni kepada orang pun. InsyaAllah keberkatan itu ada untuk kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, so silap tadi penting untuk kita memberi pengajaran kepada orang lain. Dan saya perasan kan bila banyak segila silap saya buat, even bukan saja dalam bisnes.
sometimes dalam relationship, perhubungan rumah tangga pun ramai juga tanya saya. Dulu saya tak faham tau, sebab kita kan baru berkahwin kan. Saya Alhamdulillah, saya mendirikan rumah tangga pada 2008. Ini adalah tahun yang dah ke-13. Okay, lebih kurang. Kan? So, saya fikir kenapa lah aku ni asyik bergaduh je dulu. Asyik ada je perselisihan faham. Tak, sudah saya kata. Saya pun tak faham. Kadang-kadang saya cakap dengan wife saya, kenapa kita ni anak asyik bergaduh je? Kadang tak faham. Ada bukanlah katanya tiap-tiap hari tu bergaduh je. Tapi banyak kali lah dalam kehidupan kita, dalam situasi yang kita ni bergaduh, salah faham. So, saya fikir balik, salah ke kita bergaduh? And saya dapati beberapa tahun lepas bila saya dah start mengajar orang coaching, dan lebih-lebih lagi bila dalam bila kita dah tubuhkan ultimate. Bila saya dah mewujudkan, masa tu mentor saya kata, Jim, kau kena buat satu grup yang kau kena coaching direct. Oh iya ke? Saya ni kalau cikgu suruh, tok guru saya dah suruh, tak boleh bet, kena tular kalau tak buat ni. So saya bertindak segera dan saya buat. So kat situ rupanya banyak persoalan. Saya ingatkan lah bila saya buat grup ni, dia orang tanyalah pasal marketing, pasal sale, macam mana nak buat package, macam mana nak tarik follower Facebook. Saya ingatkan soalan dia sekadar kat situ. Rupa-rupanya dia tanya, saya sebenarnya ada masalah ni lah. Suami saya ni tak reda lah. Suami saya ni tak bagilah pergi kelas. Suami saya, isteri saya. Yang lelaki ni jarang nak cerita. Yang lelaki jarang, senyap je, macam look good, macam bagus je. Tapi bila yang usahawan wanita ni tanya, dia pasang telinga. Macam sama je tu situasi. So bila saya perasan, bila dia tanya, saya kata saya sangat bersyukur sebab dalam hidup saya terlalu banyak kali saya ada masalah. Pertelingkahan, salah faham rumah tangga, bergaduh. Kan? So bila dia tanya balik, bila dia tanya soalan tu, saya terus boleh jawab satu persatu. You kena buat macam ni. Punca dia macam ni kan. Dia pun, macam mana Sifu boleh tahu? Yelah, kau ingat aku ni manusia ada kepak? Tidak, saya memang normal. Sama juga macam orang lain. Sama. Bukannya saya ni perfect. Tak. So, bila dia tanya, dia tiba-tiba nampak, membantu betul ni saya punya jawapan tu. Dan saya ada macam mudah untuk saya nak explain. You patut kena buat macam ni. Dan bila rumah tangga tu dibetulkan tadi, dia punya business pun meningkat lah. Sebab bila kita okey, bila kita tenang, bila kita bahagia dan membahagiakan dan beri value kepada orang, what's happen adalah, kan, hidup kita jadi lebih baik. Apa yang kita nak capai tu mudah. That's why saya selalu pesan pada anak murid saya, untuk jadi orang yang kaya, berjaya, berkat, you all kena ada rumah tangga yang bahagia. Mungkin ada cakap, saya belum kahwin. Habis kau tak kahwin ke satu hari nanti? Kau kalau dah dengar benda ni, kau patut bersyukur sebab kau dapat tahu lebih awal. Kau dapat jalan shortcut. Kau tak payahlah nak fikir sini lepas ni. Tak payah nak figure out macam mana nak buat. Okay? So, bila berlaku macam ni, situasi macam ni, lepas saya sedar, tak silap pun buat silap. Rupanya ada pengajaran yang kita boleh beri kepada orang. Bila kita buat marketing campaign, contoh silap. At least kita nanti boleh terangkan. Kalau you ada agent, you ada stockist, you boleh bagi tahu dia. Macam, faham tak faham ni? Bagus ke bagus? Inilah benda perkara yang saya nak you all belajar. Okay? Itu situasi yang pertama. Tak silap untuk buat silap sekiranya ada pengajaran kat situ. Faham ke faham ni? You guys boleh faham ni? Okay? Dan saya tahu setiap orang pasti ada kesilapan. Kalau saya tanya soalan, apakah silap paling besar dalam hidup? You mesti akan throwback balik kat zaman tu, moment tu. Ya Allah, sakitnya. Sakitnya tu di sini. Di sini sakitnya tu. Boleh faham ni? Okay, yang kat dalam room pun boleh dengar. Terima kasih kepada yang join. Saya juga bawakan kita punya sesi ni secara FB Live. Dalam masa yang sama, saya sambungkan dia sekali dengan kita punya Clubhouse. Ni adalah satu apps yang baru. Saya pun baru lagi yang daftar. Saya pun mula tak gerti juga cakap apa bondol lah dia orang ni. Saya tinggal itu, saya bercakap dengan saudara Syed Yassin tu, ada kat itu. Saudara Syed Yassin daripada Brunei. Dia yang ajar saya sebab saya salah tekan. Tiba-tiba saya ingatkan room tu saya borak 2 orang je dengan dia. Rupanya 70 orang tengah dengar. Okay. Dan terima kasih kepada yang follow saya. Saya baru daftar, saya budak baru nak follow tak ramai. Masa saya daftar tu ada 2 orang je. 2 orang je. Hari ni ada berapa orang Check balik. Wah, ada 830. Tolong follow saya, follow. Okay. Terima kasih pada kawan-kawan yang mengenalkan saya kepada application ni. Saya rasa bermanfaat. Macam
Macam speaker corner pun ada. Macam pengumuman kampung pun ada. Macam nak buat khutbah Jumaat ada juga. Macam sembang kat warung pun ada. Tapi ibarat macam kau sembang kat warung 3-4 orang. Tapi ada macam seluruh kampung tengah dengar. Tengah pasang telinga kau cakap apa. Macam power juga benda ni. Okay. Terima kasih kepada yang follow di FB Live. Terima kasih kepada yang share. Dan okay, saya nak masuk poin yang kedua sebelum saya nak buka untuk sesi soal jawab. Kita bila nak buat sesuatu ni tak boleh lah masa tu panjang sangat. Tak boleh lah nak buat unlimited time. Saya pun ada kerja lepas ni. Hari ni jadual saya penuh. Semalam je saya dapat cuti sehari. Selepas daripada 4 hari saya berdiri mengajar di dalam sesi Advanced Rocket Business bersama dengan lebih kurang 1,700 peserta baru ni. Di kalangan usahawan. Siapa yang tak tahu, kita ada satu apps nama dia, benda Allah dia ni, nama dia Clubhouse ni. Ada gambar abang siapa entah ni. Tak tahulah siapa punya abang ni. Dia hanya untuk Apple. Android tak ada. Android tak ada. Yang ada cuma Apple sahaja. Okay, Apple App Store. Yang lain tak ada. Okay. So saya bagi poin kedua sebelum saya akan buka sesi ni untuk perbincangan discussion bersama dengan audiens saya yang berada di dalam Clubhouse. Harap-harap boleh lah dia punya sound ni akan dihantar ke saya punya komputer ni. Supaya semua orang boleh dengar. Kalau tak, saya kena cakap balik lah benda tu. Harap-harap okey lah ni. Sebab ni first testing ni. Saya pun tak tahu okey ke tak. Tapi kalau nak tunggu sempurna, ila yaumil qiyamah pun kita masih lagi tak buat. Masih lagi, nanti dulu, plan dulu. Kita kena buat planning. Kita kena mengkaji di dalam satu makmal di mana adalah, susah weh macam tu. Kalau macam tu meninggal lah weh. Tu yang banyak business owner masih lagi tak start. Okay. So nombor satu tadi saya cakap, tak silap kalau kita ada pengajaran. Tak silap untuk buat silap. Tak silap untuk buat salah sekiranya kita sedar dan ada pengajaran. Nombor dua, salah. Okay. Salah dan tersangat salah kita buat salah jika kita dah ada ilmu. Okay. Dah ada ilmu, silap tak boleh. Saya nak cakap macam ni. Salah dan silap bila kita dah tahu, kesalahan dia macam ni. Saya nak cakap, saya explain dulu nanti saya bagi tu point dia. Salah dan silap sekiranya hidup kita masih lagi tak berubah, hidup kita masih lagi tidak ada apa-apa peningkatan improvement, dan kita sendiri tak cari punca, tak pergi belajar, tidak pergi ambil sesuatu yang boleh membetulkan situasi tu. Faham tak? Maksudnya ada orang tanya saya, macam mana kita nak tahu teknik marketing yang kita buat ni betul ke salah? Kalau betul kau buat, kau punya sale dah naik. Kalau betul kau buat social media, kau punya follower, fans korang dah naik. Mencanak lah dia naik. Faham tak saya cakap? Okay? Macam tu. Tapi kalau kau buat benda tu masih lagi tak berubah, hidup mungkin makin lebih teruk, senang je. Benda tu lah salah. Benda tu lah yang silap. Sometimes silap tu bukanlah besar mana. Cuma bila kita ni, tuan-tuan, puan-puan, bila kita ni jenis yang tak faham, memanglah kita tak tahu macam mana. Memang macam tu je. So, saya boleh cakap situasi yang kedua adalah macam ni. Silap adalah silap jika tidak ambil langkah nak betulkan. Silap adalah silap jika tidak ambil langkah untuk betulkan. Itu situasi yang kedua. So, maksudnya kalau contoh you kata marketing macam lemau, pelanggan tak ada, pergilah join, masuklah kelas. Pergilah macam malam tadi pun kita buat kelas free. Hari Sabtu, setiap Sabtu kita ada online kan bisnes anda. Percuma. Pergilah belajar. Mungkin ayat kita tak bagus, tak menarik. Mungkin kita salah pelanggan. Patutnya pelanggan kita umur macam ni, dia minat macam ni, dia adalah lelaki ke wanita. Tapi kita yang tersilap pilih. Menyebabkan orang tu tak faham dan akhir sekali dia tak beli. Korang faham tak saya punya maksud saya ni? Korang faham ke faham ni? Faham? Faham Bagus. Okay? So jadi adalah, benda yang penting adalah kita kena mengambil langkah untuk betulkan benda ni segera. Kalau tidak tahu, pergi cari ilmu yang boleh buat kita tahu. Tak boleh pergi yang berbayar, ambil lah dulu yang percuma. Okay? Dan adalah silap kalau, yang saya nak cakap poin ketiga. Silap kalau kita belajar daripada orang yang salah. Saya tambah satu poin lagi lah, bonus. Silap besar bila kita belajar daripada orang yang salah. Kau main suka je. Dia kata kena belajar Okay, kita belajar dengan semua orang. Kita kena cari semua guru-guru, tok guru yang ada kat gunung sana, gunung sini, lembah sana, lembah sini, lembah Kelang. Okay. Contoh.
sungai sana, dalam gua. Oh, semua dia ambil. No, jangan. Jangan buat silap tu. Saya pernah buat silap tu, tuan-tuan. Saya pernah lalu zaman silap tu dulu. Yang mana saya salah pilih cikgu, salah pilih guru. Saya pilih orang yang tidak ada result. Dia sendiri pun tak ada peningkatan dalam hidup. Dia sendiri pun bangun tengah hari. Dia sendiri pun tipu bini. Depan mata saya, dia tipu bini dia. Dia kata bohong sunat. Aku sunat kau sekali adalah. Kan? Ajar kita pula benda yang bukan-bukan. Faham tak maksud saya? Dia sendiri pun tidak ada proven sukses. Tak ada anak murid yang dah berjaya. Oi, bahaya weh. Bahaya. Next time kalau belajar, tanya dulu. Boleh tak saya nak tengok case study yang dah berjaya? Yang mungkin save dia lebih kurang macam saya ada. Oh, minta maaf kita tidak boleh menunjukkan kerana nanti kita bongkar dan riak dan ujub dan takabur. Anda kena cepat-cepat lari. Pecut. 100 meter melompat pagar. Kau faham ke faham ni? Boleh dengar tak soal saya ni? Jelas ke jelas? Jangan silap pilih. Tersilap pilih, kita akan ulang silap tu. Ulang, non-stop kita akan ulang silap tu. You faham tak saya kata ni? Hello? Siapa faham ni? Siapa faham? Okay. Siapa faham tu? Okay. Kan? So, janganlah silap. Kalau you nampak dah ada result, kalau you tengok kita sendiri di dalam momentum internet, kita dah ada result, kita tunjuk, kita showcase, tunjuk pencapaian, follow je lah. Apalah kita nak nyombong. Apalah kita nak ego tinggi melangit. Bisnes kita, hidup kita tetap tak berubah. Macam tu juga. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada hampir 5,000 peserta yang telah mendaftar untuk kita punya sesi RPM, Roket Pemasaran Momentum, 13 dan juga 14 hari bulan ni, Mac. Okay, sebab kita faham bulan Mac ni orang dapat air sinar. Dapat pengeluaran KWSP. Apa lagi, mereka juga dah lama dah tunggu bila nak menyoping. Tak lama lagi dah nak Ramadan. Tahun lepas raya tak berapa nak beraya sangat. Tahun ni kodok raya. 2 tahun punya raya bawa ke setahun. Ambil kau. Tahun lepas dodol sekilo je sebab tak ramai. Tahun ni kita buat 10 kilo. Contoh. So mereka ni nak berbelanja, mereka ni nak macam-macam benda. So kali ni kita bawa anda, kita bagi anda tajaan percuma. Tak payah bayar pun. Kelas tu bernilai RM10,000 kot 2 hari. Banyak gila benda you akan belajar kat situ. Banyak benda yang you akan nampak. Patutlah. Rupanya banyak lagi benda yang aku ni tak tahu. Apa yang aku tak tahu? Dan sekali saya tanya, apa yang kau tahu? Kan? Sebab itulah benda kita tahu tu sikit. Menyebabkan bila dia sikit, jadinya kita punya hasil tak banyak. Sebab knowledge kita sikit. Tapi kalau knowledge kita naik, kemahiran tu pun naik. Bila kemahiran skill marketing naik, skill buat sales tu naik, skill social media tu naik, kan? Okay? Bila skill social media tu naik, maka pelanggan kita pun bertambah lah. Dan bila pelanggan bertambah, kita boleh buat closing yang bagus, maka apa? Maka jualan pun meningkat. Adalah result kita. Okay, baik. So, ada tak siapa kat sini yang nak tanya soalan kat dalam Clubhouse ni? Siapa yang kat dalam Clubhouse ni yang nak tanya soalan? Tanya soalan tapi tak boleh banyak-banyak. Jangan tanya saya 10 soalan pula. Pagi ni masa saya tak begitu panjang. Mungkin kita buat sekejap saja. Tapi jika ada yang di dalam Clubhouse yang nak tanya soalan ni, you all boleh angkat tangan kat situ. Jangan angkat tangan tapi nanti tak ada soalan. Okay, you all boleh angkat tangan kat situ dan kita nak tengok siapa yang nak tanya soalan. Mungkin kita boleh naikkan dia sebagai speaker, boleh bercakap dan tanya saya soalan. Boleh ke boleh ni? Okay, saya cuba yang pertama dululah. Kita tengok kat situ. Siapa lagi yang nak tanya soalan, you all boleh raise hand kat situ. Angkat tangan. Dan nanti kita boleh bantu. Okay. Ada tak kat situ yang nak tanya ke, or maybe nak cakap atau learning point ke, nak bagi some point ke pagi ni, boleh angkat tangan kat situ. Okay. Cuba kita tengok. Siapa yang nak bertanya kat situ. Okay. Saya nak tengok kat situ. Boleh ke boleh? Kalau ada soalan ke apa nak tanya. Okay. Tu siapa tu? Muhammad bin Bilal. Ada apa nak share? Kejap. Saya buka kat skrin ni. Keluar kat situ. Okay. Muhammad. Assalamualaikum Sifu. Selamat pagi. Yang lain boleh dengar ke? Saya tak tahu yang lain boleh dengar ke tidak. Harap-harap boleh lah ni. Saya tak tahulah teknik macam mana saya buat. Okay. Cuba. Okay Muhammad. Cuba cakap.
Okay Sifu, bila dengar suara Sifu, kalau sebelum ni tengok secara live, tapi bila dengar dekat dalam clubhouse ni, memang best lah Sifu dengan suara Sifu. Energy tu lain macam Tapi saya memang tengok FB Live juga ni. Dua-dua saya buat. Tapau. Kira ke? FB Live pun buat, Clubhouse pun buat. Tapau kan sebab saya fikir sekejap lagi kan kalau Clubhouse ni tak ada recording. Nanti ada yang tak join, tak dengar, dia tak tahu pula. Okay, so apa Muhammad nak share something ke, ada benda ke? Maybe Muhammad boleh share, silakan. Baik Sifu, kita punya sesi ni salah ke buat silap dalam hidup? Kalau kita tengok balik perhubungan yang Sifu cerita tadi kan, business is life Sifu. Apa yang kita buat dalam business, itu yang kita buat dalam kehidupan kita. Jadi macam mana kita nak pastikan hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan keluarga, dia relevan dengan bisnes kita. Kadang-kadang kalau kita dah terlalu eager sangat dengan bisnes, dia macam dah terabai Sifu. Dia macam terlebih kepada bisnes, terlebih kepada tim. So macam mana kita nak pastikan yang kita sealiran, yang anak dapat bahagian kasih sayang anak, isteri dapat bahagian kasih sayang isteri. So dia macam stabil lah Sifu benda tu. Okay, faham. Okay, so boleh saya share dia punya jawapan dia Muhammad? Silakan Sifu. Okay, baik. So dia tanya macam mana nak memastikan relationship kita ni relevan dengan keadaan kita sibuk dengan bisnes kita, sibuk dengan nak check kita punya stok lah, agent lah, stokis lah, mana kita nak train kita punya team. Kalau ikutkan balik, kita ni sebagai business owner, kira-kira balik, macam tak berapa nak cukup masa. Betul kan? Macam busy benar sampai kadang-kadang mak bapak kita pun kita dah tak ziarah. Kalau dulu rajin ziarah, sekarang dah terlupa. Dengan isteri ke atau dengan suami mungkin dah kurang bercakap. So menyebabkan mereka ni rasa macam terabai, dah tak ada dah tidak diberi kasih sayang yang sewajarnya. Dan sometimes dia kata, yelah bang, sibuk berniaga. Dan benda yang sama berlaku pada saya. Sebab tu saya kata, pengalaman saya, apa yang berlaku adalah, dalam hidup saya pun ada pengalaman tu. Bila dulu saya sibuk dengan training, mengajar. Sebelum PKP, boleh kata saya tak berada, banyak masa saya tak berada di rumah. Saya tak berada pun di Johor ni, di Keluang ni. Banyak masa, Shah Alam KL. Dulu kita pernah buat road tour satu Malaysia. Daripada utaranya, Alok Start, sampailah ke selatan, ke pantai timur, ke Sabah pula. Ada waktu yang 14 hari tinggalkan rumah. Dan sometimes kadang wife kita pun macam, yelah sibuk sangat, busy sangat. Okay, dia pun tak faham. Okay, so benda yang saya buat adalah, first kali yang saya buat adalah nombor satu, apa sahaja yang berlaku dalam bisnes, whatever, buruk ke, baik ke, sometimes kadang-kadang kita hanya nak bagi good news. Kita hanya nak berikan benda yang best je. Tanpa pasangan kita tahu cabaran kita. Dan menyebabkan kita ni dah macam robot lah. Sebab kau mesti buat benda, kalau print photostat A, keluar A. Photostat B, keluar B. So tak boleh macam tu. Kita kena tunjukkan bahawa kita bukan manusia yang sempurna. Kita ni pun ada kelemahan. So saya cakap dengan wife saya, dalam hidup saya, tak kira lah apa benda pun orang cakap, saya tak peduli. Tapi saya sangat care tentang apa yang wife saya cakap. Saya sangat ambil berat tentang dia. So saya cakap dengan dia, apa cabaran yang berlaku, susah payah. Sometimes kadang-kadang saya mengadu kat dia tu sampai saya menangis. Saya menangis yang bukan menangis biasa-biasa. Menangis gila menangis. Sebab yang boleh tengok saya nangis tu, kalau tak mak saya membesarkan saya, adalah wife saya. Takkan saya nak wife bilah dan menangis nak mengadu pada semua orang. Faham tak? So pasangan kita, rupanya dia perlukan support. Aku ni penting rupanya. Aku ni rupanya adalah part of dia punya sukses. Mungkin next time insyaAllah saya akan buat love live pula dengan wife saya kat sini. Sesi FB live yang love live yang kami buat sebelum ni, mungkin kita boleh bawa secara Clubhouse dan FB live. Okay, sebab ada banyak benda yang anak murid saya pun kadang-kadang tanya saya. Kadang dia tanya wife saya dan dia pun bagi pendapat. Alhamdulillah, kita telah membantu ramai usahawan-usahawan, terutamanya yang ada pasangan. Okay, so nombor satu, kita kena beritahu apa saja baik, buruk, kelemahan kita yang berlaku dalam bisnes. Kita kena cakap, kita tengah ada isu benda ni. Kita ada isu cash flow, kita ada isu dengan team. Dia ni buat hal pula, itu elok je, tiba-tiba buat hal. So dia tahu keadaan kita yang kita adalah sedang berjuang. Okay, nombor dua, saya akan cakap tentang result anak murid. Result dan cabaran anak murid, saya akan explain kat dia. Sayang tahu tak, dia ni dulu macam ni.
Kat rumah beras tak ada, apa tak ada. Anak pun minum susu, pakai susu pekat. Dia bancurkan, buat-buat macam susu. Sekarang Alhamdulillah, dia belajar. Dia dah berada dalam platinum. Lepas tu sekarang dia dah dekat ultimate. Pam, nampak ni sales. Contoh macam Puan Diana Dian. Dulu dia pernah cerita. Saya dengar pun berabuk ni mata. So dengar dia kata, kat rumah tu tinggal secawan je beras. Tak ada apa nak bagi anak makan. Alhamdulillah sekarang dah boleh buat 800-900 ribu. Last baru ni Februari 2021, Puan Diana Dian yang seorang ejen saja stokis boleh buat 800 ribu. Saya dengar Zuki buat stokis ejen kepada Payek pun buat berapa ratus ribu baru ni. Berapa Zuki buat? 800 tak silap saya. Kan? 8 ribu. Kan berapa? 800,000 lebih situ. Zuki jual Payek jadi stokis orang je boleh buat 800 ribu babe. So saya kata, kan, struggle yang dia lalu. So setiap cerita story ni, saya perlu jual. Saya perlu jual dulu story tu. Bukan pada you all. Bukan saya kena buat showcase kat FB lah dulu. Saya kena bagi tahu dulu kepada pasangan saya supaya dia tahu, oh, inilah perjuangan suami aku. Dia berjuang, dia fight. Kan, macam you ada agent, you ada stocky ke, or you ada customer yang you tolong dan dia dapat membina balik hidup dia. Ceritakan kepada pasangan. Ceritakan kepada keluarga kita, pada mak ayah kita. Maybe korang ada group family, sharekan benda tu. So dia tahu yang anak dia, yang abang dia ni fight untuk ramai orang. Jadi dulu saya dia mula tak faham tau. Yelah abang sibuk lah, siapa lah tahu you. Sometimes kadang-kadang masa birthday dia pun saya ada kelas. Birthday saya tak pernah tak ada kelas. Tahun lepas je nasib baik COVID, duduklah kat rumah. First time lah sambut birthday kat rumah. First time sambut birthday kat rumah. Kalau tidak birthday saya pun 5 hari bulan 4. 5 hari bulan 4 birthday saya. Saya ulang. 5 hari bulan 4. Mana tahu Muhammad main bilang nak hantar hadiah ke apa benda ke. Gurau. Kalau sekadar kau nak hantar Muhammad, nak hantar kitchen Ferrari tak payah. Setakat nak hantar kitchen Lambo tak nak. Saya tak nak kitchen. Saya nak kereta dia. Gurau. Cipu kalau ingat lagi Cipu. Alhamdulillah pada tahun 2019. Ultimate ada buat surprise dengan Sifu dan kita orang dapat prank Sifu sekali dengan team Momentum tu. Kalau Sifu masih ingat lagi lah moment tu dekat Acapella dekat mana? Acapella dekat SICC. Betul. Saya ingat lagi momen tu dan saya berterima kasih banyak. Terima kasih kepada Ultimate yang hadiahkan saya masa tu. Terperanjat juga. Okay. So Muhammad. So okay tak tadi jawapan tadi tu? So nampakkan perjuangan tu. And saya nak bagi satu point lagi Muhammad yang berkaitan yang Muhammad tanya tadi. Sebab saya tak boleh. Kalau orang tanya saya kena jawab full. Kena bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah spend masa. Spend masa dengan keluarga. Dan dengar sini tak refund spend masa. Tak refund spend masa. Bukannya duduk katalah ziarah mak duduk 10 jam tengok muka mak. Mak pergi dapur ikut. Mak nak pergi mana? Mak pergi bilik nak solat ikut. Itu bukan tak refund spend masa tuan-tuan. Spend masa maksudnya quality time dengan orang tersayang. Katalah masa yang ada tu cuma 1 jam. So sometimes kadang-kadang bila saya balik office, saya terus pergi rumah mak. Kadang sebelum tu saya call, mak ada apa-apa ke nak kirim kedai runcit ni, nak beli bawang ke apa benda yang dah habis. Barang dapur. Mak saya kata, ada mak nak belikan ni, mak buah ni. So semalam pun mak saya ada mesej, sekejap lagi saya nak pergi cari apa buah dia nak. So pergi, tanya khabar, mak berkhabar, dengar dia cerita, mak dia tak ada yang balik ke adik-adik beradik yang lain? Dia tak apa-apa cerita. Saya dengar dia cerita. Okay, 1 jam je. Saya dah pertukar masa sejam. Kadang mak saya ajak makan, walaupun kita dah makan, kita makan juga. Jaga adab kita. Okay, so apa yang berlaku adalah, lepas tu kita dengar cakap 1 jam. Habis 1 jam, mak. Minta diri dulu mak nak beritahu mak, petang sekarang ke malam ni ada kelas, kerana ada Zoom. Petang ni ada FB Live. Macam hari tu saya kata, mak ada ARB, mak doakan ya mak. Semua peserta yang masuk ni, berkat dia berjaya. Mak tolong doakan. Doa mak insya-Allah Allah Ta'ala pandang. So saya bercakap dengan mak saya. Saya bagi tahu mak, peserta ramai ni. Mak, target company bulan ni macam ni. Mak tolong doa tau. Pernah satu ketika tu saya datang rumah mak. Lepas tu saya nak balik, saya salam. Mak saya cakap, kau tak cakap pun bulan ni berapa kau nak capai sale? Macam mana mak nak doa spesifik? Oh ya ke? Mak nak capai banyak ni. Jadi mak saya dah biasalah dengan angka jut-jut tu. Okay, angka juta-juta tu dia dah biasa. Angka jut-jut tu dia dah tak terkejut sangat macam dulu dia terkejut.
Okey Muhammad, kita bagi peluang kepada orang lain pula tanya soalan. Boleh Muhammad? Terima kasih banyak Muhammad. Boleh Sifu. Alright. Okey, siapa lagi kat dalam kitchen platform yang nak tanya tu? Ada siapa di talian? Silakan. Izati boleh teruskan? Ada yang tanya? Kalau tak ada, siapa nak tanya? Kita boleh bawakan dia. Kalau tak ada, kita keluarkan London Cik Fiti ya. Silakan Puan Kerry. Hai Sifu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Puan Kerry, sihat? Selamat pagi, Alhamdulillah sihat. Sifu, Clubhouse ni, bila saya dapat bercakap dengan Sifu, kita rasa macam cakap dalam telefon tau Sifu. Oh itu lah. Macam kita nak membawang je kan? Yelah. Tapi membawang yang beribu orang dengar. Susah juga je lagi. Itulah rasa macam tengah cakap telefon dengan Sifu. Betul-betul kat telinga. Okey, adakah Puan Kerry ingin menunjukkan lagu di mana kita akan menunjukkan lagu dengan ucapan mak yang berada di dapur sedang memasak dengan ucapan mak sedang buat apa tu? Macam DJ pun ada juga. Hai, betul-betul. Okey Sifu, pagi ni saya nak share lah pasal tajuk Sifu ni. Salah ke buat silap dalam hidup? Memang interesting lah pada saya tajuk ni. Sebab experience saya rasa bukan pasal saya suka buat silap. Sebenarnya kalau kita buat silap, chances untuk kita buat lagi baik tu tinggi tau Sifu. Itu experience saya. Kan? Betul kan? Experience saya. Betul. Sebab kalau dulu masa saya belum matang lah, kita buat silap tu kita rasa kita macam bodoh. Kita buat silap tu kita rasa kita teruk. Tapi sebenarnya sekarang kalau saya buat silap, saya rasa ya Allah syukurnya buat silap. Sebab kita tak buat kali kedua. Itu experience saya. So Puan Kerry, saya nak tanya soalan lah. Puan Kerry sendiri dah berapa, kalau dalam hidup Puan Kerry boleh hitung tak berapa jumlah kesilapan yang Puan Kerry dah buat? Terlalu banyak Sifu. Saya memang buat silap banyak. Dan kita juga manusia pendosa. Kita banyak gila benda yang tak betul kita buat. Walaupun umur makin tua ke, makin banyak ke, memang kita tugas manusia sentiasa betulkan kesilapan dan belajar. Itu yang saya rasa lah. Betul tak Sifu? Betul. Dan untuk pengetahuan semua, Puan Kerry adalah salah seorang anak murid saya yang berada dalam Circle Ultimate dan dia adalah stokis kepada jenama susu Farm Fresh. Walaupun dia hanyalah stokis, tapi Alhamdulillah tahun lepas beliau berjaya buat sale 11 juta ringgit setahun. Okay. So Puan Kerry boleh tak, mungkin Puan Kerry share lah, kadang dia tak faham pasal benda tu tanpa contoh. Cuba Puan Kerry mungkin boleh bagi satu contoh yang Puan Kerry dah lalu silap, kemudian Puan Kerry betulkan. Apa jadi lepas betulkan? Bagi satu situasi. Okey. Kesilapan kita ini dalam bisnes lah Sifu Kesilapan kita kalau berniaga, especially kalau kita ada team. Dulu sebelum saya jadi stokis ni, saya ada bisnes lain pun ada kena-mengena dengan team. Kita cuma tahu berniaga, kita cuma tahu keluar modal untuk berniaga, tapi kita tak tahu nak manage. Kita tak tahu yang team adalah support yang paling utama untuk bisnes kita grow. Jadi bila pertama kali saya buat kesilapan tu, bila saya dah buat bisnes susu ni pula, macam tu patutlah bisnes aku dulu tutup, patutlah kafe aku dulu tutup, sebab aku tak pandai manage aku punya team. Aku tak tahu macam mana nak buat team suka bekerja dengan kita. Saya tak tahu nak grow team. Maksudnya dulu kalau macam tu Puan Kerry ambil dia orang kerjalah. Kerja cuma dapat gaji. Kerja. Saya tak tahu macam mana nak lead dia orang untuk jadi leader, macam mana nak ajar dia orang untuk bagus. Saya tak tahu benda tu, saya tak pandai. Tu kesilapan lah. So jadi ada peluang bisnes kali kedua, kita tak buatlah benda tu. Kita tak buat. Dan banyak juga Puan Kerry kadang-kadang minta saya, tanya saya soalan macam mana nak develop, macam nak jaga hati tim kita, macam mana nak buat dia stay. Betul kan Puan Kerry kan? Betul sih, betul. Okay, nice sharing. Thank you for your sharing, walaupun ringkas tapi sangat padu. Thank you Puan Kerry. Alhamdulillah. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so apa yang menarik adalah tentang Puan Kerry ni, dia adalah hanyalah stoki Farm Fresh. Okay, dan apa yang menarik adalah dia hanya boleh berniaga di dalam wilayah dia ataupun kawasan di Johor Bahru sahaja. Dia tidak boleh berniaga di mana-mana tempat, so dia fokus kat Johor Bahru. Tapi walaupun hanya Johor Bahru, apa yang bestnya adalah dia masih boleh buat sale dengan bagus, dan apa yang berlaku adalah sale dia tahun lepas dia berjaya buat 11 juta ringgit walaupun hanyalah stokis. So pada hari ini dia tidak ada alasan
dia tidak ada alasan yang konkret untuk nak bagi alah aku tak boleh, aku ni susah lah, aku kawasan tak besar. Okay, so kita mungkin nak dengar lagi, ada yang maybe nak share ke or nak tanya ke, saya okay je, no problem. Silakan, siapa yang berada dalam talian kita. Siapa nak share tu? Syami ke? Zafri? Kita bagi Zafri lah dulu. Yes, Assalamualaikum dan selamat pagi Sifu. Yes. Okay, saya Zafri. Waalaikumsalam. Saya bukan salah seorang student Sifu dekat Platinum. Okay, actually topik pada pagi ni memang best lah Sifu sebab sama juga dia remind tentang diri saya pada sebelum ni. Right, so which is macam sebelum ni lah, even saya pernah jual burger dulu lama dah. And then along the way bila saya belajar and then lepas tu business tu terkubur. Bila saya dah study tengok semula, rupanya saya tahu apa silap saya, which is branding sebagai contoh. So bila saya dah start dengan bisnes baru ni, so boleh dikatakan kalau saya tak experience benda tu sebelum ni, bayangkan kalau lepas 10 tahun hadapan baru saya rasa benda tu, dah lambat dah saya nak belajar. So better, it is much better lah daripada awal lagi. Kita dah experience, kita dah buat silap, so that kita boleh improve dengan dalam masa yang cepat. So Zafri, betul tak sebagai Platinum you belajar banyak benda, dan kat situ bila kita dalam mood belajar, kita akan sedar satu demi satu kesilapan dan ada peluang nak betulkan silap tu. Betul ke betul Zafri? Sangat setuju Sifu. Kan? Sebab kalau kita tak belajar, kita pun tak tahu benda yang kita buat ni betul ke silap. At least bila kita belajar, kita tahu oh benda ni silap. Oh kena repair ni. Betul tak Zafri? Macam mana pengalaman Zafri belajar dengan momentum? Okay, pengalaman saya dengan momentum sangat. Kalau ada words yang better daripada superb, dia lah tu. So far pengalaman saya dengan momentum memang best, and then the support in banyak lah Sifu benda-benda yang kita belajar, yang even Sifu pun daripada Kellogg's University kan. So saya biar apply apa yang Sifu berikan. So thank you so much. Okay, thank you Zafri for your sharing. Thank you very much. Semoga lebih berjaya insyaAllah. Amin. Amin. Thank you Sifu. Okay, so mungkin kita boleh jemput kita punya the next panel kita. Tuan Syahmi ada nak share ke? Assalamualaikum Sifu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Sifu boleh dengar ke saya atas helikopter ni? Oh, boleh dengar. Jangan terjun kalau tu jangan terjun. Duduk elok-elok kat situ. Susah je lagi kan. Sifu sihat Sifu? Alhamdulillah baik. Syukur. So, syukur Alhamdulillah. Saya doakan semoga semua yang mendengar ni sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insyaAllah. Topik pagi ni Sifu berkenaan dengan salah ke buat silap kan dalam hidup ni. Kalau pada pandangan saya, ada dua cara untuk kita belajar dalam proses pembelajaran tu. Yang pertama adalah daripada kesilapan yang dibuat oleh orang lain. Betul? Dan kita boleh elak. Betul? Itu orang-orang yang cerdik, yang bijak. Yang kedua adalah kesilapan yang kita sendiri buat dan kita tak nak ulangi. Itu antara bagi saya adalah dua proses pembelajaran yang kita boleh buat. Cuma kalau diberi pilihan antara dua ni Sifu, saya pilih nombor satu, iaitu belajar dari kesilapan orang lain yang kita boleh elak. Betul? Itu adalah Syami, saya nak tanya, kenapa option pertama menjadi pilihan yang bagus pada Syami? Why? Kalau saya punya prinsip senang je Sifu. Kalau orang tu dah buat dia berjaya, bermaksud kita boleh buat dan berjaya. Betul? Betul? Dan kalau orang tu buat gagal, bermaksud kalau kita buat pun potensi untuk gagal tu ada. Setuju. Jadi kalau kita nak cakap pasal kesilapan ni, kalau orang tu dah buat silap, kalau kita buat benda yang sama, potensi untuk berlaku kegagalan tu ada, dan potensi untuk berjaya pun ada. Cuma berbalik kepada macam mana kita nak atasi benda tersebut. Dan saya pilih, iaitu kalau dia buat dulu tak berjaya, bermaksud potensi untuk kita gagal tu juga ada. Dan dia dah buat silap dah pun. Kenapa kita nak buat benda yang sama? Sedangkan kita boleh elak ataupun kita boleh cuba jangan buat benda tu, dan kita boleh pilih juga supaya tak buat benda tu. Dan the best Pak Syahmi, kita tak payah bayar apa-apa. Betul? Kalau sendiri buat silap, banyak nak kena bayar, bukan murah. Mahal, babe. Cukai, orang panggil apa? Cukai apa, Cikgu? Yuran kebodohan. Kan? Betul. Kita dah lah buat silap 2
rugi lagi. Ya Allah, 2 kali kerugian yang kita alami. Rugi dia bukan sekadar rugi duit tau Syami. Benda yang paling tak best adalah rugi masa. Sebab masa tu, dah kaya mana pun, saya belum jumpa lagi kat Shopee jual masa. Masalah, saya tanya kedai spare part motor bawah office saya pun, bos ada jual masa tak? Tak ada lah bos. Nantilah kalau ada stok saya bagi tahu. Sampai sekarang dia tak bagi tahu stok tu ada ke tak. Betul. Kan? Tapi pengalaman kita boleh beli tak, Sifu? Betul. Pengalaman kita boleh beli dengan orang yang dah mengalami dia. Kalau orang tu melalui proses 10 tahun, kita ambil pengalaman dia, mungkin kita boleh belajar benda tu dalam setahun. Betul, Sifu? Betul. Kita dah jimat 9 tahun tau. Betul. Kenapa kita nak kena tunggu 10 tahun nak ikut macam dia, sedangkan orang tu dah, aku dah buat dah benda ni 10 tahun. Kau ikut je cakap aku compresskan benda ni within 1 year. Okay. Itulah kau dengar je lah kan senang. Kau dengar, kau follow, kau buat. Dah tahu dah macam kita dah pandai masak nasi goreng. Kau ikut je aku punya resepi ni. InsyaAllah jadi nasi goreng kau ni. Kau jangan degil. Jangan advance sangat nak adjust ke apa kan. Betul. Okay Syami. Syami, thanks for your sharing. InsyaAllah kita mungkin boleh nak buka pada orang lain pula. Terima kasih Syami. Thank you, Sifu. Very good sharing. Thank you. Okay, macam ada lagi nak tanya saya soalan tak ni? Tak ada. Soalan saya dah nak tutup dah ni. Saya ada banyak lagi benda nak kena buat ni. Okay, gurau. So, saya nak tambah sikit pada Syami tadi. Kenapa kita belajar daripada kesilapan orang? Saya juga nak cakap macam ni. Ada orang cakap, kenapa kita belajar? Yang follow saya share FB Live ni masih boleh dengar? Masih boleh dengar? Boleh faham apa saya cakap? Okay, dengar sini. Kadang-kadang kita cakap macam ni. Kenapa kita belajar daripada kesilapan orang? Kenapa? Jack Ma pun cakap, kau kalau nak belajar, kau kena belajar dari kesilapan orang. Cuba bagi tahu saya kalau siapa kat sini yang berada dalam FB Live. Kenapa kita belajar daripada kesilapan orang? Kenapa nak ketahui benda yang silap? Kenapa kita tak belajar je benda yang betul? Kenapa nak belajar daripada kesilapan orang? Why? Kenapa? Okay? Sekiranya ada yang nak tanya soalan, nanti anda boleh angkat tangan kat situ. Saya akan, tim saya pun akan bantu juga insyaAllah. Okay, so macam ni. Jack Ma cakap, berkata Jack Ma, okay, seorang yang alim tu berilmu. Alim ilmu dalam bidang dia lah. Okay? Dia kata macam ni. Dia cakap, kenapa kita belajar daripada kesilapan orang? Bukan sebab kita nak elakkan buat silap. Manusia ni bukan senang nak mengelak silap. Kalaulah kita ni boleh mengelak silap, dah lama dah kita menabung sebab mak bapak kita dah pesan. Kau kena menabung. Nak supaya hidup kau senang. Kau tak menabung, hidup kau akan kejap lagi tak senang. Boleh faham tak maksud saya kat situ? Okay, so kita belajar dari depan orang supaya macam ni. Supaya, dengar, ni poin penting yang saya dapat faham. Supaya, bila kita buat silap, kita tahu macam mana nak keluar. Itu sebenarnya. Sebab of course, kita akan buat silap tu. Tetapi ketika kita buat silap tu, kita boleh keluar dengan cepat daripada silap tu. Itu kenapa kita belajar dari silap. Faham tu? Okay. So, mungkin Tuan Hisham ada benda nak share ke? Saya rasa dia tak ada nak tanya tu. Mesti dia nak share. Takkan dia nak tanya soalan. Sementara tu nanti boleh jadikan saya admin sebab saya boleh bantu untuk ni. Patutlah saya seorang yang moderate. Ya Allah, Fiti kau tak cakap daripada tadi. Saya baru nak up. Mana saya tahu? Saya baru nak up. Silakan. Okay. Silakan Tuan Hisham ada sesuatu nak diperkatakan? Tuan Hisham, hello. Assalamualaikum. Terima kasih Sifu. Saya tak ada nak share pun, cuma saya nak tahu apa mungkin kesilapan Sifu dulu masa Sifu develop team awal-awal tu, yang menyebabkan stagnan tu lama juga nak meletup sampai sekarang, sampai 80 orang team dan ramai. So mungkin Sifu boleh share 1-2 kesilapan dan apa benda betul yang Sifu buat untuk develop team tu jadi grow meletup sekarang sampai 80 orang. Silakan. Okey, soalan yang bagus daripada Tuan Hisham. Apakah kesilapan saya? Kesilapan saya yang pertama kalau dari segi team adalah, satu, saya takut nak tambah orang. Mula-mula nombor satu, saya takut nak ambil orang. Sebab mentaliti saya, Kang, aku ambil dia, aku bertanggungjawab. Kejap lagi kan aku tak boleh nak bayar gaji dia, macam mana? So, tu satu benda yang saya mengalami ketakutan kat situ sebenarnya masa tu. Boleh faham tak maksud saya kat situ? Okay. So, apa yang berlaku adalah saya takut masa tu nak ambil orang. Okay. So, menyebabkan benda tu lambat nak grow. Okay. Saya takut nak ambil orang dan saya takut untuk, lepas tu, fasa yang kedua dah ambil orang. Alhamdulillah dah confident. Dapatlah bayar gaji apa semua on time. Tak ada masalah. No issue. And apa yang berlaku pula lepas tu adalah saya takut pula nak kembangkan. Takut nanti nak pergi pada next level.
Ui, macam mana nak jaga pula? Ramai sangat ni. So, apa yang saya buat adalah, bila kita sebagai business owner, ilmu HR saya tak ada. Saya bukan HR. Saya bukan lahir-lahir HR. Yang saya tahu, bidang saya sekarang ni adalah dalam marketing and sales. Kan? So, saya tak tahu benda tu. Dan Alhamdulillah sedikit sebanyak saya belajar ilmu leadership. From my mentor, Datuk Wira, Dr. Azan Osman. Saya banyak belajar. So, apa yang berlaku adalah, saya kena hire the right people untuk beritahu saya macam mana nak tarik team. Macam mana nak buat training kepada team. Macam mana nak dekatkan dia, sebab sometimes we need third party untuk nak bercakap. That's why lah saya berterima kasih kepada Tuan Hisham dan Puan Salwa daripada Pakai HR yang membantu kami lah dari segi recruiting. Saya hantar tim saya belajar dengan dia, and then mudah, cepat kita nak faham macam mana nak buat interview yang bagus, macam mana nak buat training. Sometimes pakai HR yang buat training. Saya ingat lagi 2019 kita buat training, ada main baling-baling lah, baling air, masuk kolam, cari kunci, cari macam-macam lah. Dan setiap kali training, saya adalah orang yang akan join sekali. Saya takkan hantar tim saya training, kau lah training, aku tengok je daripada jauh. Tak, saya tidak akan melakukan tindakan macam tu. As a business owner, saya kena bersama-sama dengan tim saya. Saya kena berjuang sekali. So, apa yang berlaku adalah, tim saya rasa mereka ni dekat dengan saya. Sebab saya pun join. Saya tidak buat silap yang kita hantar dia je, kita tak payah join. No. Dan saya juga kena tunjuk contoh yang bagus, yang baik kepada tim. Kalau saya tak tunjukkan contoh yang baik, maka apa yang berlaku adalah, tim akan buat benda yang buruk, senang orang nak tiru. Benda yang buruk, benda yang negatif, senang gila nak tiru. Kan? Tapi benda yang baik ni nak kena tunjuk banyak kali baru faham. So, kena role model ni banyak kali, ulang, dan saya tetap berpegang kepada repetition is mother of success. Ibu segala kejayaan adalah buat pengulangan. Pergi belajar berulang-ulang. Kalau siapa kat sini pernah mungkin masuk RPM sekali, masuklah kali kedua ni nanti. Belajarlah lagi. Bukan kena bayar pun. Kalau bayar pun kita just certain amount untuk kos pengurusan. Itu pun minimum serendah RM10. Kan tak bayar, kan tak masuk kelas pula. At least adalah sedikit komitmen. So, itu benda yang saya boleh sharekan lah. Terima kasih Tuan Isha atas soalan tu. Dan kalau you all pun ada any issue tentang HR, nanti boleh bercakap dengan Tuan Isha untuk dibantu tentang. Sebab kalau kita tak tahu, pergilah tanya pada ahli kat situ. Okay. Thank you. Thank you Tuan Isha. Okay, ada lagi. Kalau last, kita mungkin boleh buka, Rafiti, kita mungkin boleh buka soalan yang terakhir daripada, soalan ataupun sharing terakhir daripada members yang berada di Clubhouse. Lain macam kat club mana je ni ha. Ada tu berani lagi tanya, tak ada lesen. Ada tidak. Cuba tengok Tuan Fiti tengokkanlah. Saya ni budak bona up, tak reti sangat kan, aku salah tekan kan, end room pula. Tapi ramai juga lah pagi ni. Terima kasih pada yang join di Clubhouse. Jangan lupa share. Okay, silakan. Hai, saya Shalin dari Sabah. Hai Shalin. And then agak saya yang nak tanya sebab dia tak ada iPhone. Okay. And then dia tanya, dia buka kedai. Macam mana, sebelum dia launch dia punya kedai, apa perlu dia buat supaya dia dapat tarik lagi ramai customer boleh datang ke kedai dia? So dia berniaga apa tu? Kedai apa dia buka? Ayam gunting. Ayam gunting. So berniaga di mana tu? Tawau Sabah. Tawau Sabah. Okay. So macam ni Sharlene, dia macam ni tau. Sometimes business kita ni, kita bukannya nak buat teknik yang terlampau advance sangat. Sometimes benda paling basic nak buat adalah kena ada Facebook page. Start untuk tarik orang tengok. Start juga paling simple adalah ambil telefon dan buat FB live. Okay, dan start untuk bercakap apa benda produk kita. Contoh ayam gunting tadi, apa yang best tentang produk ni, apa yang boleh menarik dia, apa yang boleh dia mungkin spend time dengan family dia, makan bersama, silaturahim bersama, dan start untuk tarik more people untuk datang ke Facebook tu. Sometimes kita hanya perlu buatkan orang nampak. Buatkan orang nampak, buatkan orang kenal. Okay, sebab di Sabah, saya tahu Sabah walaupun tidaklah se-advance macam Semenanjung, tapi Sharlene, saya ada terlalu ramai anak murid di Sabah yang dia buat FB live and dia buat Facebook marketing. Just simple thing je. Macam ada seorang yang buat, nama dia Cynthia. Dia adalah buka minimarket di Matunggung. Tak tahu korang pernah dengar tak nama Matunggung.
Matunggong ni 2 jam lebih daripada KK, Kota Kinabalu. Tapi dia just buat FB, bagi tahu ni servis dia, perkhidmatan yang ada, boleh beli barang, peruncitan, harga, promotion, boleh keluarkan duit cash. Sebab kat Sabah sometimes tak ada ATM machine ke apa tempat-tempat tu. So dia ada perkhidmatan, penghantaran duit boleh, pembayaran bil boleh. So dia just buat benda tu sahaja consistently. Dan paling penting adalah dia masuk kelas saya lah, dia belajar secara online. Alhamdulillah last year pasar raya yang hampir-hampir nak ditutup ni, last year syukur dia boleh naikkan sale 300 ke 400 ribu sebulan. And last year dia adalah buat 4 juta lebih. Hanya dia share apa yang dia buat di Facebook, buat orang tempatan tahu. Rupanya dia kata di Matunggung ni ramai orang yang guna Facebook. Sebab hari ini semua orang ada phone, smartphone, dan semua telefon. Saya rasa pelik kalau orang tu guna telefon tak ada internet. Dan semua adalah ada internet. So dia just buat benda tu sahaja menyebabkan jualan dia naik. Yes, dia adalah di daerah Kudat. Kalau siapa pernah. Dan kita ada showcase dia punya result sekarang ni, daripada mini market dia telah menjadi supermarket. So itu benda yang saya nampak, wow, benda ni bagus sebenarnya. Kat Sabah, di Matunggung pun tempat saya pun tak pernah dengar tau. First time saya dengar tu, saya terus buka Google, mana Matunggung lah kat Celah sini. Kan? Still dia kata ramai orang menggunakan Facebook sebagai medium untuk dia nak communicate, medium nak tengok apa benda yang ada kat sekeliling, knowledge ke, cari sesuatu. Dan itu pun dah telah membantu dia naikkan sale. Okay, Charlene, adakah itu membantu? Okay kan? Okay, thank you. Okay, thank you. All the best. Good luck untuk bisnes kakak you. Bye. Bye. Okay, macam. Bagus ke bagus? So, terima kasih kepada anda yang berada di dalam saya punya room di Clubhouse. Terima kasih sebab saya tak pernah lagi buat sesi yang sebegini. Ini kiranya macam first time you all adalah. Ni nama-nama tengok gambar kat dalam skrin ni. Ini adalah anda adalah macam batch yang pertama yang join session saya di dalam room ni. Yang secara kita buat tersusun sikit lah kan. Kita ni baru nak up. Kita bukannya orang yang dah tahu benda ni. So banyak je benda yang saya tak tahu. Tetapi kita belajar sedikit dan terus buat. Tak payah nak tunggu benda ni perfect. Macam mana sistem? Tanya tim saya Fiti. Pagi tadi kan Fiti saya bagi tahu. Fiti. Pukul berapa tadi saya call Fiti? 7 Fiti. Aku nak buat FB Live. Macam mana tu? FB Live campur Clubhouse. Dia pun Clubhouse? Club mana kita nak pergi ni? Adakah club malam? Oh bukan. Clubhouse kita. Okay. Betul ke betul Fiti? Betul. Saya pagi ni rasanya sesi yang sangat deep lah yang saya bagi. Saya rasa wah ini wow. Ini sangat wow session macam ni. Kan, dan saya ucapkan terima kasih juga pada tim Momentum yang support kita punya first session Clubhouse dan FB Live digabungkan bersama, bergabung, meletup. Okay, dan saya harap benda ni meletupkan kepala otak anda pagi ni, meletupkan anda punya sales, meletupkan anda punya mind setting anda lagi, mindset anda, you punya semangat, kebangkitan. Teruskan fight insyaAllah. Bulan Mac ni, kita masih baru je masuk bulan Mac. Do the best, buat sehabis baik, buat benda yang betul. Jangan silap untuk buat silap, sebab kalau kita belajar, benda silap ini akan boleh diperbaiki, boleh diperbetulkan insyaAllah. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join pagi ni. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mendoakan anda semua kaya, berjaya, berkat dunia akhirat insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih Sifu. Terima kasih. Terima kasih semua.